Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa usalli wa sallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Ketua Menteri Datuk Seri Rauf, KSN Tan Sri Zuki, Sahabat Samahah, Mufti Al-Ilman Kerajaan Negeri, Timbalan Menteri dan rakan-rakan yang saya muliakan, juga mantan Ketua Menteri Sulaiman dan lain-lain yang hadir, terima kasih. Bersama saya adalah beberapa Ketua Penjawat Awam, KPPE, KSP, KSU Ekonomi, KP ICU. Maknanya saya tidak pandang enteng Melaka. Ini di antara salah satu negeri yang saya datang dengan seluruh kekuatan. Jadi Ketua Menteri tak perlu mengeluh ataupun dengan pantun-pantun sedih, tak. Saya dengar doa yang disampaikan oleh Sahabat Samahah Mufti. Ada beberapa natijah penting yang kita harus hadam. Pertama, peringatan bahawa kita semua pikul tanggungjawab. Dan disebut dalam doa itu taklifun wala tashrif. Tanggungjawab bukan keistimewaan. Seringkali kita bila ada jawatan, ya Perdana Menteri atau Menteri atau Esko ataupun ketua-ketua penjawat awam, kita hanya fikir dan tekankan tentang tanggungjawab, keistimewaan. Kan bila ada jawatan ada keistimewaannya. Tetapi dalam kaedah yang disebut dalam doa tadi, tumpukan perhatian kita tentang isu pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ya. Responsibility and not a privilege. Tanggungjawab dan bukan keistimewaan. Taklif wala tashrif. Maknanya kita harus sentiasa bergerak untuk memperbaiki itqan fil amal, memperbaiki tahap kecekapan kita, kesungguhan kita, kerana kita pikul amanah. Negara ini negara hebat, Malaysia. Melaka punya sejarah hebat ulung kerana sultannya, pimpinannya berwawasan, punyai integriti, cinta kepada rakyat, dan melakar program-program yang mampu mengangkat martabat Melaka menjadi sistem pemerintahan agung dan ulung di dunia satu ketika. Tapi bermula daripada pertanggungjawaban. Yang kedua yang disebut dalam doa tadi, Al-Qawiyul Amin, dan diikuti dengan Hafizun Alim. Saya percaya soal amanah, soal kebijaksanaan, wisdom, itu perlu dalam melakar program-program kita. Dalam negara madani ini kita tekankan apa? Ya, tentunya kemampanan, transformasi digital, maknanya daya cipta dan inovasi, menerima kenyataan baru tentang peralihan tenaga, menekankan keperluan peningkatan tumpuan usaha dalam industri baru yang disebut dan memang bertapak banyak di Melaka. Tetapi mendasari ini semua adalah sistem nilai. Ya. Negara dan Melaka ini hebat kerana nilai yang dipertahankan. Runtuh kerana hilangnya kekuatan teknologi dan keruntuhan nilai, perpecahan, tamak haloba, hasad, dengki, dendam, kesumat yang berlaku. Bila terhakisnya kekuatan nilai ini, negara tidak akan dapat bertahan. Pertahankan nilai bermakna berusaha perbaiki diri dan keluarga dan masyarakat dan tata kelola. Sebab itu bermula dalam pentadbiran kerajaan madani ini, rakan-rakan saya dalam jemaah menteri dan pimpinan termasuk di negeri menetapkan satu garis permulaan.
Apakah yang menyebabkan negara kita pernah mencapai tahap yang lebih baik? Dan mengapa setelah bertahun-tahun bibit-bibit kelemahan dan keruntuhan berlaku? Ini bukan perkara baru. Teori dikupas ratusan tahun dulu. Termasuk kalau di kalangan sarjana Islam terkemuka Abdul Rahman Ibn Khaldun, dari Omran Baidawi, nomadic civilization boleh menjadi Omran Hadari, tamadun baru yang bertapak dari kota-kota. Tetapi setelah 1, 2, 3 generasi, bibit-bibit nafsu serakah, pimpinan mau bolot kekayaan, penjawat awam diheret untuk terus menumpukan kepentingan pribadi dan tidak tanggungjawab, maka runtuhlah negara-negara maju hebat, negara-negara Islam pada ketika itu. Gibbon dalam Decline and Fall of the Roman Empire menceritakan bagaimana Imperatoria Romawi yang hebat satu ketika juga runtuh karena kegilaan, nafsu serakah, tamak haloba yang bermula dari atas pimpinannya. Saudara-saudara, kita belajar dari sejarah Melaka, sejarah negara, dan sejarah dunia. Sebab itulah dalam pemerintahan kita mesti tegaskan pada diri kita dan pimpinan dan juga penjawat awam, mesti selamatkan negara ini dengan menetapkan kaedah dan nilai yang baik, menolak sikap tabak haloba dan rasuah. Dia tidak mudah. Secara umum semuanya bersetuju, tapi bila ada tindakan, ramai yang mengeluh. Dan tindakan itu kadang-kadang terkena kepada yang golongan yang maha kaya, yang telah mengumpul kekayaan berbilion ringgit. Masih ada yang pertahankan. Saya rasa aneh. Bagaimana boleh kita pertahankan kerana orang itu kononnya sudah tua atau kes sudah lama, dia tidak kira sama ada berbilion ringgit dia ambil. Polis sarjan kalau ditangkap ambil 500 ringgit, kita dakwah. Di kampung kalau curi motosikal, didakwa, dia dipenjarakan. Sama dia sakit atau di hospital atau kena pukul, tidak dikira. Tetapi bila kita ambil tindakan kepada golongan yang perasuah besar dalam negara, itu timbul kenyataan-kenyataan. Mengapa dendam? Mengapa zalim? Mengapa tidak mengira umur? Saya aneh, ya. Tapi saya nak sebut, saya percaya kepada badan penguasaan, baik SPRM atau LHDN atau PDRM. Dan saya bangga, alhamdulillah, kerana ketegasan kita, mereka bertindak secara profesional dan terhadap golongan-golongan yang telah diketahui merompak kekayaan berpuluh bilion ringgit dari negara ini. Saudara kita sekarang mengeluh hutang, termasuk hutang terkumpul, jaminan kerajaan mencecah hampir 1,5 trilion ringgit. Mau belanja sewenang-wenang, tidak bertanggungjawab. Mau cermat, takut menjejaskan bidang pendidikan penduduk miskin dan kesihatan dan lain-lain. Jadi kita terpaksa merangka ekonomi dan begitu cermat. Sebab itu saya katakan, biar ada suatu mesej yang jelas. Apapun mau disergah dan disinggung, saya tidak peduli. Dan saya pohon penjawat awam termasuk di Melaka faham bahawa dalam kesempatan yang ada, biar kita bagi mesej jelas kepada negara ini dan pimpinan kini dan masa akan datang. Guna kebijaksanaan, guna kuasa dengan sebaiknya. Sebaik sahaja kamu langgar dan punggah kekayaan dari negeri untuk kepentingan pribadi atau keluarga, kami tetap bertindak dan tangkap dan dakwa kamu. Barulah boleh kita jamin keselamatan untuk masa akan datang. Saya harap susah faham ini, ya. Tidak mudah bagi SPRM bertindak begitu rupa.
memerlukan semangat yang disebut tadi seperti jebat. Mesti berani, mesti ada ketangkasan. Apa arti jadi pimpinan tetapi sikapnya bacol, berani berdepan dengan orang-orang bawah yang melakukan kesalahan, tetapi bersekongkol dengan perasa-perasa besar di atas? Tidak boleh, saudara. PDRM baru-baru ini bertindak dengan jaya, menangkap dan mendakwa sindiket perjudian besar di negeri Sabah yang dibiarkan bertahun-tahun lamanya. Terlalu besar untuk disentuh, terlalu sukar untuk disinggung, terlalu besar risiko untuk diambil tindakan kerana pengaruhnya besar. Tetapi saya ucap terima kasih dan tahniah kepada pihak DRM kerana berjaya melakukan ini. Dan ini tentunya satu pengajaran bagi semua badan-badan penguatkuasaan. So, saya mulakan dengan itu kerana apa pun kita lakukan, kalau kita tidak perbaiki tata kelola, baik pimpinan politik atau penjawat awam, negara ini tidak akan selamat. Seperti juga Datuk Seri Rauf, saya juga beranggapan potensi Melaka ini cukup hebat. Dan tahniah kerana beberapa langkah yang diambil secara berani dan agresif untuk membawa perubahan di negeri Melaka. Dan saya meyakini kalau pimpinan itu punya wawasan yang jelas, bertindak dengan tegas, bawa perubahan, sama ada industri atau pelancongan atau sektor-sektor lain, saya percaya negara ini dalam tempoh beberapa tahun akan dapat kembali hebat, dikagumi dunia dan dapat menyelesaikan masalah-masalah rakyat yang terdesak sekarang. Dalam taklimat sebentar tadi, memang Ketua Menteri ini guna peluang sepenuhnya untuk buat puluhan tuntutan. Tapi tanda seorang Ketua Menteri yang baik itu dia. Cuma Perdana Menteri letih lah begitu. Tapi dalam banyak penuntutan itu kerana kita akan ikut proses, dan saya beritahu dan saya ucap terima kasih kepada KSN dan beberapa kanan turut hadir. Dengar sendiri ya, kadang-kadang keutamaan yang kita rangka di Kuala Lumpur Putrajaya tidak sama dengan keutamaan di negeri. Jadi elok sekali-sekali kita turun dan dengar pandangan dan keutamaan. Umpamanya disebut tentang peruntukan warisan tapak UNESCO, ini ada kaitan dengan keperluan meningkatkan Melaka sebagai warisan sejarah yang penting bagi negara kita, dan tarikan pelancong yang penting, hubungan istimewa bukan saja dari segi kepulauan Melayu tetapi juga dengan hubungan dengan Chenghe dengan negara China. Maka saya setuju untuk berikan keutamaan di sini, dan untuk tujuan ini saja kita luluskan 25 juta ringgit khas untuk ini. Dan 50 tahun hubungan Malaysia China ini tahun ini, dan hubungan kita lebih akrab dengan negara China sekarang. Dan kepada Presiden Xi Jinping dan juga Premier Li Qiang, saya akan sampaikan bila mereka melawat Malaysia, kita akan juga adakan acara khas di Melaka untuk mengenang hubungan sejarah yang gemilang. Melaka telah menunjukkan keupayaan TVET, dan saya mencadangkan supaya hubungan TVET dengan industri itu dipertingkatkan. Saya telah minta TPM 1 Datuk Seri Zahid Hamidi untuk menyelaraskan kegiatan TVET, dan Melaka sebagai negara industri juga patut meningkatkan usaha kerjasama atau sinergi di antara TVET
dengan syarikat yang besar umpamanya Infineon, Honda, CTRM, dan untuk pastikan anak-anak kita bukan saja dapat pekerjaan, tapi saya nak anak-anak muda lulusan TVET dapat pekerjaan dengan kadar upah yang lebih tinggi. Dan untuk maksud itu sinergi dengan syarikat supaya bukan saja setakat RM2,000 sebulan yang biasa, tapi tingkat minima RM3,500 atau sampai mencecah RM5,000 atau RM7,000. Ini kalau training TVET itu dapat kita tingkatkan. Dan untuk maksud ini saya luluskan, dan ini tanggungjawab Ketua Menteri, dia kena lapor langsung kepada saya luluskan khas untuk usaha TVET dengan industri RM10 juta tambahan. Yang lain itu saya tak mau umum sekarang. Saya tengok dia bagi makan apa sekejap lagi. Baik, kita minta rakan-rakan pejabat awam bukan saja teruskan kerja. Setengah orang kata terus, tak boleh. Kalau nak jadi ke Melaka ini negeri yang gemilang dan cemerlang, maka kadar, kepesatan, kecepatan kelulusan dan menyelesaikan masalah rakyat biasa itu harus ditingkatkan. Maknanya kalau hari ini kita kata kita capai setakat yang membanggakan sebagai seorang Muslim, itu disebut dalam rumusan hadis Nabi Muhammad SAW, itu striving for excellence, itqan fil amal. Ya. Sebab itu walaupun umur saya sudah lanjut sikit, saya cuba bekerja seperti orang yang lebih berupaya dan lebih muda dan kuat, kerana saya mahu negara ini tidak hanya mencapai tahap yang lalu, tetapi meningkat keupayaan mereka. Dan saya percaya kalau saya dapat lakukan itu tanpa gaji, saya percaya rakan-rakan saya dan rakan-rakan pejabat awam boleh bekerja dengan jauh lebih baik dan pantas lagi, insya-Allah. Dan memang ada keluhan. Tadi saya bisik KPPA pun ada, Dr. Iwan Dahlan dan KSN, KSP, tentang kajian sistem pasaraan. Tertangguh 12 tahun kadar upah pejabat awam tidak dikaji dan tidak meningkat. Dari tahun lalu saya bagi jaminan, dan tahun ini sudah sampai ke tahap, dan saya percepatkan proses itu, dan mungkin dalam tempoh 2 bulan kita percepatkan, dan dalam tempoh 3 bulan saya persembahkan, pentangkan kepada jemaah menteri dan boleh diumumkan, ya. Suku ketiga ataupun selewat-lewatnya suku keempat tahun ini. Sementara itu pada 23 hari bulan ini kita sampaikan RM2,000 bantuan khas kepada semua pejabat awam. Yang pencen RM1,000. RM2,000 itu tidak termasuk Ketua Menteri dan Esko. Baik. Jadi saya tahu sudah lama bersabar, walaupun kita ada kekengan keuangan. Saya tidak fikir mensabar untuk kita minta penjawat awam kerja lebih, kerja bersungguh-sungguh. Kemudian selama 1 dekad belum ada kajian semula sistem persaraan. Oleh itu jaminan telah saya berikan, pengumuman telah dibuat, dan insya-Allah kita akan segerakan. Ni 20 hari bulan saya diperingatkan, kerana hari itu hari mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri di Kuala Lumpur. Tapi kerana program acara itu malam, dari Tangkak ke Selayang, singgah sebentar di Kuala Linggi. Kalau tidak kerana kasih dan sayang, tidak akan saya sampai kemari 20 bulan. Jadi insya-Allah 20 hari bulan saya ikut serta. Karena saudara, saya tersentuh kerana 20 bulan itu hari perserahan kemerdekaan
oleh almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri. Masa itu masih Ketua Menteri, dan mengumumkannya di pada Hilir. Dan saya fikir rakyat, bukan jadi Melaka, seluruh negara harus kenang semula sejarah yang sangat penting yang bermula di Melaka. Kita telah tambah peruntukan untuk Melaka. Saya sekadar rumuskan peruntukan, jangan supaya saya tidak mahukan rakan-rakan Melaka kata kita pandang ringan, ya. Jadi penambahan umpamanya pemberian persekutuan kepada Melaka tentunya tambah pada 238.7 juta ringgit tahun ini, ya. Projek pun kalau 2023 664 juta ringgit, 2024 800 juta ringgit untuk Melaka. Dan projek-projek baru yang penting kerana masalah yang dihadapi oleh rakyat, rancangan tebatan banjir Sungai Putat 72.8 juta ringgit, program bantuan rumah baik pulih itu 10.1 juta ringgit. Kerana perumahan ini masalah yang besar, terutama tahun lalu saya tumpukan tandas sekolah, dan saya terima kasih kepada Jabatan Pendidikan, pejabat daerah, JKR dan semua yang bantu, dan sekarang kita bangga semua sekolah kita punyai tandas bersih. Tahun ini rumah penjawat awam, rumah polis, rumah tentera, rumah guru, termasuk rumah pegawai penjara. Saya kenang sikit penjara ni. Kemudian projek-projek sambungan, pembinaan takungan air pinggiran Sungai Melaka yang kosnya tinggi 350 juta ringgit dan bermula untuk sambung tahun ini. Pembinaan takungan air pinggiran Sungai Jernih 200 juta ringgit. Menaik taraf kolam tebatan banjir Kerubung Durian Tunggal 600.7 juta ringgit. Pembangunan kampus cawangan UiTM Jasin Melaka 302.2 juta ringgit. Tak, ini Ketua Menteri dah tahu, tapi kalau tak umum dia kata saya tak pandang berat. Kemudian takut makanan tu dia kurangkan sekejap lagi. Pembangunan kolej kediaman untuk 5,000 pelajar UTAM 168.6 juta ringgit, dan program rumah mesra rakyat 86 juta. Satu hal yang lain yang juga kita pentingkan, yang kita penting tekankan di sini, kadang-kadang kita kata 2,000 kepada penjawat awam, ada mengikan itu saja. Tak betul, kerana tambahan yang ada umpamanya sumbangan tunai rahmah. Kalau 2023 belanja 8 bilion ringgit, tahun ini kita perluaskan dan tingkatkan STR 10 bilion ringgit untuk seluruh negara, ya. Khusus di Melaka yang penerima STR lebih 267,000 penerima, dan kosnya 215 juta ringgit. Kadar maksimum 3,700 ringgit. Kalau dulu tahun lalu saya naikkan 3,100, sekarang 3,700. Kadar minimum tahun lalu 350, tahun ini 500. Dan kadar bayaran pertama STR tahun lalu 300, tahun ini 500 ringgit. Saya sebut ini tanpa menyebut lagi tentang untuk pekebun kecil getah yang kita tambah, nelayan dan sebagainya. Nak membetulkan, kerana ada kempen-kempen yang mengatakan kita tidak prihatin. So, saudara, saya pernah jadi Menteri Keuangan dulu dan sekarang, tiap belanjawan dan tiap tindakan KSP ada, ya, kita cari jalan bagaimana nak tambah beban peruntukan untuk rakyat. Sebab itu sudah fikir dalam 1 tahun kita boleh tambah 2 bilion STR dalam keadaan kekangan ekonomi, ya.
Jadi sedaya upaya kita lakukan, saudara. Seperti mana nasihat kalau pakar-pakar ekonomi, economic analyst bagi tahu saya, saraan gaji pejabat awam ni tak payahlah sekarang, biar keadaan ekonomi pulih. Betul dari segi teori ekonomi. Tetapi bagi penjawat awam, bagi rakyat di bawah, dengan kos sara hidup, dengan masalah pendidikan dan sebagainya, dan kadar kajian persaraan yang tidak berlaku selebih pada 10 tahun, saya tidak fikir adil. Sebab itu dalam keadaan itu pun kita masih lakukan. Jadi saudara, saya harap ini sebahagian yang saya umumkan, dapat perhatian saudara. Tumpulah perhatian kita. Sudahlah dengan kencah politik tidak berkesudahan. Tumpu masa pilihan raya, buat pilihan sendiri. Sekarang tumpu untuk bangunkan negara. Dan jangan teruskan dengan sumpah seranah dan fitnah dan maki hamun seperti yang berlaku hari ini. Umpamanya di Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Persekutuan terpaksa memberi keputusan tentang rayuan oleh seorang dari Kelantan untuk minta Mahkamah Persekutuan melihat pindaan yang diperkenalkan oleh kerajaan negeri Kelantan tentang peningkatan hukum syariah. Apa yang berlaku di luar mahkamah ialah kempen mengatakan keputusan ini menentang syariah. Padahal saya dah terangkan di parlimen dan dalam kenyataan Ketua Hakim Negara hari ini dalam keputusan cukup jelas. Dia tak ada kena-mengena dengan syariah. Dia tentang kuasa negeri. Katalah Dewan Undangan Negeri bulan depan Ketua Menteri buat beberapa undang-undang baru yang bercanggah dengan kuasa negeri dan kuasa perlembagaan persekutuan, maka boleh dirujuk dan Mahkamah Persekutuan akan dapati sekiranya bercanggah akan membatalkan. Dia tak kira tajuk apa, tajuk apa pun. Ada kuasa persekutuan, ada kuasa negeri. Persekutuan memang kuasanya banyak, tetapi kalau nak masalah tanah tak boleh, ini kuasa negeri. Masalah agama negeri, masalah negeri. Jadi ada bidang kuasa masing-masing. Apakah tidak diketahui oleh pemimpin-pemimpin parti pembangkang? Dia tahu. Tapi nak gunakan sentimen supaya orang Islam merasakan kerajaan pimpinan Anwar ini memang menentang syariah. Padahal tidak kena mengena dengan kita. Undang-undang negeri Kelantan yang cabar orang Kelantan, kebetulan ahli muafakat nasional, dia cabar di Mahkamah Persekutuan. Mahkamah Persekutuan, bukan kabinet, bukan Perdana Menteri. Dan nak tanya sama ada undang-undang itu ikut sah dari segi proses atau tidak. Dan Mahkamah memutuskan dari segi bidang kuasa dan proses tidak betul. Apa yang dilakukan oleh kerajaan terdahulu Perikatan Nasional, dia tak bantah. Ini berlaku semasa mereka. Ini berlaku tahun 2020 dan 2021. Tidak dibantah. Sekarang dibantah, dijadikan bahan politik. Dulu tidak ada tindakan di peringkat jawatankuasa kebangsaan untuk mengkaji bidang kuasa mahkamah syariah dan kuasa tentang hukum syariah. Sekarang sudah ada. Kita rujuk kepada kabinet, putuskan, setuju, rujuk kepada Majlis Kemajuan Islam yang kepada untuk pertimbangan Majlis Raja-Raja Melayu, dan sekarang dipengusikan oleh Sultan Selangor, pengusi MKI, dan saya sebagai timbalan pengusi di situ. Apa peranan dia? Untuk memutuskan peranan dan meningkatkan peranan mahkamah syariah dalam negara kita. Jadi saudara, isu dia apa? Isu dia bidang kuasa negeri, bidang kuasa persekutuan. Dimainkan oleh pembangkang apa dia? Kita menentang syariah. Dan orang yang tidak tahu hukum akan guna ini begitu juga. Berapa minggu yang lalu sibuk kes lembaga pengampunan. Ini semua peranan Perdana Menteri dan Menteri Kabinet.
Kabinet tidak pernah membincangkan. Saya hanya melaporkan minggu lalu setelah keputusan dibuat. Keputusan Lembaga Pengampunan didengar oleh Yang di-Pertuan Agong, tapi keputusan Yang di-Pertuan Agong itu muktamad 41, 2 dalam kurungan Perlembagaan Negara. Tetapi apakah orang tidak tahu? Dia tahu, tapi dipolitikkan. Lebih bahaya seperti mana yang berlaku hari ini, buat perhimpunan di depan Mahkamah Persekutuan, seolah-olah kerajaan hari ini yang menentang syariah Islam yang berlaku tahun 2020-2021. Yang memutuskan tu Mahkamah Persekutuan berdasarkan undang-undang. Yang mengkaji untuk pindah undang-undang ini sekarang, kerajaan sekarang, tidak dibuat dulu oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Jadi saya harap hal-hal ini dia mengganggu sedikit. Tetapi kalau rakyat tu faham yang disebut tadi, Hafizun Alim, Qawiyul Amin, tak akan berlaku kekeliruan ini. Orang tidak mungkin mudah tertipu kalau dia ada maklumat yang cukup, ada pencerahan. Semoga Allah memelihara kita bersama dan menyelamatkan negara kita dan mengangkat darjat negara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.